Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Rakyat Lao dan Isteri Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan atlet kontingen negara agar bersikap jujur dalam mengisytiharkan apa jua jenis ubat yang diambil. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Ana Hajah Saleha binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Ana Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan menerima menghadap Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Rakyat Lao dan Isteri Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Dayang Siti Aminah binti Haji Julaihi, Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Rakyat Lao. Seterusnya menghadap Puan Chen Chang Feng, Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China. Puan Li Ti Hong Nguyen, Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam. Puan Siti Rifah, Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia dan Puan Elizabeth Kwan, Isteri Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura. Para atlet kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Asia ke-19 Hangzhou China dinasihatkan agar bersikap jujur dalam mengisytiharkan apa jua jenis ubat yang diambil berikutan dengan ujian rambang yang akan dibuat pada bila-bila masa semasa kejohanan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan demikian pada majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Asia ke-19 Hangzhou, Republik Rakyat China pagi tadi. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dalam sabda juga menyeru para atlet agar sentiasa menjaga disiplin di mana saja mereka berada dan memanfaatkan peluang yang diberikan dalam mengharumkan nama negara. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengharapkan agar atlet kebangsaan sentiasa dipantau bagi sesi ujian luar pertandingan, khususnya pihak Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dalam memastikan mereka sentiasa bebas dari doping. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam sembah alu-aluan menyatakan penyertaan negara merupakan platform para atlet menguji kemampuan bersaing dengan atlet dunia. Ia juga merupakan satu peluang yang baik bagi atlet-atlet dan pegawai sukan yang menyertai kejohanan ini yang terdiri daripada pelbagai negara untuk memperkukuhkan hubungan persahabatan, kerjasama dan jaringan perhubungan di antara satu sama lain sejajar dengan salah satu matlamat sukan iaitu untuk menyumbang kepada pembangunan dan keamanan. Bendera negara diserahkan kepada Dayang Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, Pengarah Belia dan Sukan selaku Chef Division. Kontingen negara akan menyertai 3 cara sukan iaitu karate, angkat berat dan wushu pada Sukan Asia ke-19 yang dijadual bermula 23 September hingga 8 Oktober ini. Allahumma ja'al
Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bersempena dengan sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam ke-33 khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit serta almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis tersebut berlangsung petang tadi di Kubah Makam Diraja. Hadirin yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Memulakan majlis bacaan surah Yasin dipimpin oleh Awang Saufi bin Haji Suhaini, Pegawai Hal Ehwal Masjid, Jabatan Hal Ehwal Masjid dan seterusnya bacaan tahlil dan doa arwah. 300 kaki tangan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama menghadirinya. Kolaborasi antara Persatuan Bulan Sabit Merah dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC, Jabatan-Jabatan Daerah bersama badan-badan bukan kerajaan NGO, sukarelawan-sukarelawan serta pemimpin-pemimpin akar umbi adalah sangat signifikan untuk membantu mencapai hasrat kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam sama-sama menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat dan penduduk di negara ini. Berucap pada pelancaran program pertolongan cemas dalam komuniti, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, turut menekankan penglibatan aktif pemimpin-pemimpin akar umbi dengan kerjasama masyarakat khususnya Majlis Perundingan Mukim dan Kampung akan dapat membantu memperkasa masyarakat dan memupuk kewaspadaan dalam hal ehwal keselamatan dan kesejahteraan. Majlis berlangsung petang tadi di Kompleks An-Najat Beribi. Dan saranan yang hendak dicapai dan sebagaimana jua hasrat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri iaitu untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani sebarang bencana. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan juga sedang giat melaksanakan secara kerap program kesedaran awam sama ada melalui Community Based Disaster Risk Management CBDRM atau melalui sekolah-sekolah iaitu School Based Disaster Risk Management. Program pertolongan cemas komuniti menyasarkan kawasan mukim dan kampung yang berada jauh dari pusat kesihatan. Ia bertujuan memberikan pengetahuan pertolongan cemas kepada masyarakat. Majlis diteruskan dengan penandatanganan perjanjian persefahaman Friends of BRC antara Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam bersama 5 buah syarikat rakan korporat. Juga diadakan perasmian Hub Pengetahuan dan Pusat Operasi Kecemasan Kebangsaan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam di kompleks berkenaan. Hub ini berperanan sebagai pusat pengetahuan dan pembelajaran serta rujukan pertolongan cemas untuk masyarakat. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sentiasa komited dalam mewujudkan persekitaran terbaik bagi kemajuan sukan demi mencapai kecemerlangan negara dalam sukan berdaya saing. Bahan beritanya menyusul seketika nanti. Majlis-majlis Dikir Maulidur Rasul terus diadakan bagi menyemarakkan lagi sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga sebagai mengenang jasa dan pengorbanan baginda dalam menyebarkan syiar agama Islam. Rombongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menyertai Majlis Dikir Maulidur Rasul di Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Mulaut. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan.
Sementara itu, Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya meneruskan majlis Dikir Maulidur Rasul di Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal, daerah Tutong. Mengetuai rombongan, Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan majlis yang sama lewat petang kemarin di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tunku Katuk. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Rombongan Zon 1 Mukim Gadung A dan Mukim Gadung B diketuai oleh Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, menyertai Majlis Dikir Maulidur Rasul di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Berikutan dengan penyebaran isu mengenai pembangunan sukan, khususnya sukan bola sepak yang tular melalui media-media sosial termasuk aplikasi WhatsApp, baru-baru ini Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan memaklumkan kementerian tersebut sentiasa komited dalam mewujudkan persekitaran terbaik bagi kemajuan sukan demi mencapai kecemerlangan negara dalam sukan berdaya saing, pembangunan sukan dan kesejahteraan masyarakat selaras dengan hala tuju Pelan Strategik Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kementerian berkenaan mengambil maklum bahawa setiap persatuan mempunyai perlembagaan dan memperuntukkan bagi proses pelantikan serta pemilihan pemegang jawatan yang dinilai dan dipilih oleh ahli-ahli persatuan tanpa campur tangan dari pihak luaran. Oleh itu, kementerian tersebut memperingatkan mana-mana pemegang jawatan yang dilantik di setiap persatuan yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan Penggal 203 di negara Brunei Darussalam atau Register of Societies ROS hendaklah menegakkan tadbir urus yang baik dan melaksanakannya dengan telus dan berintegriti dari segi pengambilan ahli persatuan, pemilihan atlet, pelantikan dan perbelanjaan kewangan. Dalam hal ini, mana-mana pemegang jawatan yang telah dipilih mestilah memikul tanggungjawab dengan penuh amanah dan mengamalkan prinsip pengurusan yang telus dan tadbir urus serta accountability yang baik. Setiap persatuan, selaras dengan perlembagaan masing-masing, hendaklah menghadapkan laporan kewangan yang telah diaudit setiap tahun kepada pendaftar pertubuhan atau ROS dan mana-mana persoalan di dalam laporan audit hendaklah dijawab dan mana-mana isu dan perkara yang ditimbulkan di dalam laporan audit hendaklah disiasat secara terperinci oleh pihak yang berkenaan bagi mengelakkan sebarang percanggahan dengan peraturan kewangan persatuan-persatuan. Setentunya jika didapati ada sebarang pelanggaran peraturan kewangan atau peraturan perlembagaan persatuan masing-masing, tindakan sewajarnya hendaklah diambil. Ini adalah bagi mengelakkan aktiviti sukan serta atlet-atlet sukan dari terjejas dan juga untuk menjaga imej negara di persada antarabangsa. Perkara ini bukanlah unik kepada negara Brunei Darussalam sahaja, malah ia juga merupakan amalan yang dipraktikan di luar negara yang menghendaki persatuan yang berdaftar menepati piawaian tadbir urus yang ditetapkan termasuk menghadapkan laporan kewangan apabila dikehendaki termasuk persatuan yang bergabung dengan pertubuhan sukan antarabangsa. Integriti merupakan prinsip asas yang harus dipegang teguh oleh semua persatuan di negara ini, tidak kira dalam bidang sukan maupun dalam bidang yang lainnya. Ia adalah landasan utama dalam membina kepercayaan awam, menjaga kredibiliti dan memastikan pengurusan yang telus dan adil. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan sentiasa mendukung semua persatuan di negara ini dalam usaha memastikan integriti menjadi nilai sentral dalam tadbir urus mereka.
38 graduan negara Brunei Darussalam yang menamatkan pengajian di Universiti Al-Azhar dan Mahat Qiraat Shubra Republik Arab Mesir menerima ijazah sarjana muda dalam pelbagai jurusan pada majlis convocation hari ini. Majlis yang berlangsung di Universiti Al-Azhar, Madinat Nasar, Mesir dianjurkan oleh Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Republik Arab Mesir dengan kerjasama Badan Kebajikan Penuntut Brunei Darussalam di Republik Arab Mesir. Penyampaian ijazah disempurnakan oleh Dr. Salama Daud, Rais Universiti Al-Azhar, Dayang Alia Farhanah binti Dr. Haji Nur Arfan dan Dayang Nur Afikah binti Hairul Azmi dari Fakulti Syariah Islamiah menerima anugerah graduan cemerlang. Bertambahnya graduan negara Brunei Darussalam daripada Universiti Al-Azhar dan Mahat Qiraat Shubra, maka bertambah lagi cendekiawan ilmu agama negara Brunei Darussalam. Dapat memberikan sebanyak mungkin sumbangan, tidak kira dari segi masa, tenaga dan kepakaran yang ada bagi mengembangkan bahasa Arab. Pelajaran yang diperolehi dan pengalaman yang Tani dapat di sini dapat dimanfaatkan nanti di negara Brunei Darussalam. Usaha juga tidak dilupakan serta meminta berkat doa ibu bapa dan akhirnya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara cabaran yang saya hadapi sebagai salah seorang pelajar Universiti Al-Azhar ialah menguasai dan memahami bahasa Ammi Mesir kerana kebanyakan pensyarah menggunakan bahasa Ammi dalam kelas. Juruukur memainkan peranan penting dalam membentuk persekitaran dunia dari tamadun terawal sehinggalah lanskap bandar moden. Juruukur menjadi pakar membuat pemetaan dan mengukur permukaan bumi. Ia memberikan data penting bagi pembangunan infrastruktur dan pengurusan tanah. Perkara itu antara yang ditekankan oleh pemangku setiausaha tetap rancangan guna tanah dan alam sekitar di Kementerian Pembangunan semasa seminar ukur tanah asas pembangunan UTAP. Seminar diadakan pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Dayang Aldila binti Haji Muhammad Saleh juga menjelaskan penggabungan teknologi pengesan jarak jauh seperti lidar dan imej satelit membolehkan juruukur memperoleh data bagi kawasan yang besar yang sekaligus memperbaiki keberkesanan serta meningkatkan keselamatan melalui pengurangan juruukur untuk bekerja di kawasan yang berbahaya dan tidak dapat dimasuki. Seminar dianjurkan bersama di Brunei Institution of Geomatics BIG dengan tema Seizing the Future Geospatial Technology Optimization. Seminar juga diisi dengan ucap tama yang menekankan mengenai sumbangan profesion kepada pihak berkepentingan yang terlibat dalam inisiatif dan projek berkaitan perubahan iklim. Para pelajar di Pelawar mengikuti pelbagai program yang ditawarkan bagi kemasukan ke Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE bagi sesi Februari 2024. Penerimaan program berkenaan dibuka sehingga esok. Bahan beritanya menyusul selepas ini. It's time to go beyond the digital banking revolution with Olive Blockchain providing you access to smart contracts. For the first time, you can now use Olive's digital signature, achieving an astonishing new level of speed and efficiency. This is the Olive mobile application by BIBD at Tamil Berhad. Ke arah mengetengahkan kepentingan mengukuhkan kerjasama dan kepentingan akademik, Universiti Brunei Darussalam UBD petang tadi mengadakan majlis menandatangani perjanjian pertukaran pelajar antara UBD dan Universiti Tsinghua. Majlis berlangsung di UBD. Menandatangani perjanjian bagi pihak UBD disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Manakala Universiti Tsinghua ditandatangani oleh Profesor Wang Zikin, Presiden Universiti berkenaan. Majlis penandatanganan perjanjian ini menandakan perkongsian yang tidak ternilai antara UBD dan Universiti Tsinghua sebagai salah satu universiti terkemuka China dan sebagai pemimpin global dalam pendidikan dan penyelidikan dalam bidang kejuruteraan.
global strategy that we launched in 2016. Program-program yang ditawarkan bagi kemasukan ke Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE untuk bulan Februari 2024 bermula pagi tadi. Majlis Pelancaran Hari Terbuka IBTE berlangsung di Dewan Ruang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah di Ibu Negara. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Nur Jimmy bin Jenek, Pemangku Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Akademik IBTE. Diadakan selama 2 hari sehingga esok 10 program dalam peringkat HNTech, NTech dan ISQ ditawarkan. Perkhidmatan booth TV Cast secara walk-in registration juga dibukakan. Hari terbuka diadakan mulai pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Sembilan belas peserta terdiri dari pegawai dan kaki tangan Jabatan Daerah Temburong serta pegawai dan kaki tangan Jabatan-Jabatan Kerajaan Pekan Bangar mengikuti kursus Fire Marshal Anjuran Jabatan Daerah Temburong dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Cawangan Operasi G Daerah Temburong. Tujuan kursus untuk meningkatkan kesedaran dan kesediaan menangani risiko kebakaran dan kecemasan dan sekaligus memastikan keselamatan dan kesiapsiagaan pegawai dan kaki tangan kerajaan dalam menangani sebarang kecemasan di tempat kerja. Kursus umpamanya berakhir dengan majlis penyampaian sijil kepada para peserta yang disampaikan oleh Awang Jamaluddin bin Ahmad, Pemangku Penguasa Kanan Bomba dan Penyelamat. Majlis diadakan petang tadi di bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Pekan Bangar, Temburong. Lebih 380 kilogram sampah dikutip di Pantai Serasa semasa kempen kebersihan pantai yang diungkayahkan oleh Heng Yi Industri Sdn Bhd. Diadakan bersempena Hari Pembersihan Pantai Antarabangsa, kempen diungkayahkan dengan kerjasama Green Brunei. Aktiviti disertai oleh 45 kaki tangan Heng Yi dan 10 sukarelawan Green Brunei yang merupakan sebahagian dari inisiatif Satu Planet Heng Yi Industries yang bertujuan untuk memelihara keindahan alam semula jadi pantai di negara ini. Di samping itu, inisiatif juga memainkan peranan penting menangani pencemaran pantai. $57 pain darah berjaya dikumpulkan semasa kempen derma darah sempena sambutan Jubli Perak Perkhidmatan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Kempen diadakan di tempat pengambilan darah hospital berkenaan pagi tadi. Kempen yang dikendalikan oleh tabung darah hospital berkenaan bertujuan meningkatkan bekalan stok darah bagi simpanan tabung darah hospital. Ia juga meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan menderma darah boleh menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan.